Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dengar ke? Boleh. Abang Long dengar suara saya? Okey, dengar jelas. Masya Allah. Alhamdulillah. Jelas. Jadi Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam segmen Sembang Buku. Ini mungkin untuk saya dan Abang Long, buku yang inilah minggu yang ketiga lah. Ketiga, buku Cayok. Semangat. Sebelum ni last week kita relax lah. Kita dah relax, kita nak semangat pula. Semangat pula. Kita tak nak buang masa. Saya nak serahkan kepada Abang Long untuk ceritakan secara umum lah. Cayok ni berkenaan apa Abang Long? Bismillah Abang Long. Okey. Terima kasih Cik Amir. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Cik Amir dan teman-teman yang sedang menonton sekarang ni, alhamdulillah. Cayok. Okey, angkat tangan sekali. Cayok. Lagi sekali. Okey, baik, terima kasih Cik Amir. Cik Amir manis senyum dia tu. Boleh cahaya wanita-wanita yang melihat ni. Okey. Dan Abang ada komen bergema lah Abang Long. Bergema Okey. Macam mana tu? Gema tak? Okey. Gema lagi tak? Akashah Kasim. Tolong komen. Saya dengar clear Abang Long. Saya dengar clear lah. Okey, orang dengar macam mana? Okey tak? Itulah, tolong komen lagi sekali Akashah Kasim. Okey kot, insyaAllah kan? Baik. Cayok. Buku Cayok ini alhamdulillah buku yang sangat bagus. Himpunkan motivator, speaker, coach. Himpunkan buku Cayok di Johor Bahru. Ada gema lagi ke? Saya dengar tak gema lah. Okey. Gema lah. Dia tulis gema lah. Alright. Earphone lain tak ada Abang Long. Abang Long tak ada earphone lain Tak ada yang lain. Alamak. Okey. Lagi lah. Ke nak saya cabut saya punya earphone juga? Try. Kita dulu tak payah pakai. Boleh? Jom kita try. Sekejap, Hello. Dengar. Itu kan? Rasa tak gema dah sekarang ni. Saya pun Okey. Tak apa. Okey. Baik. So buku ni menghimpunkan 36 orang dengan motivatornya, gurunya, pendakwahnya, semua sekali berkumpul dekat Johor. Okey, duduk situ dalam satu program yang bersama-sama dengan Bonono. Dan terhasillah Cayok. Okey, baik, insyaAllah. Cik Amir dan tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat buku Cayok ni kan, yang warna dia. Okey, kalau kita pegang buku Cayok ni, kita boleh rasa dia punya tulisan ni timbul. Boleh rasa nampak tulisan ni timbul. Okey, tengok dia punya warna tu. Warna kuning dengan background dia purple, timbul warna kuning. Dan yang antara perkara yang paling aku suka adalah dia punya penegasan kepada buku Cayok itu sendiri. Okey, sebab bila kita tengok penegasan buku Cayok tu, kita tengok gambar tu, kita rasa macam feel, wah, ini something yang aku dah kena baca. Okey,
belum lagi kita baca lagi, baru kita tengok dia punya cover dulu. Dan dekat depan ni Bonano, right? Buat dengan niat yang baik. Ulun usaha sehabis baik, yang mustahil jadi berhasil. Itu kunci dia. Yang mustahil jadi berhasil. Kenapa? Sebab kalau kita tengok senario, ada banyak isu yang dihadapi oleh pendakwah, guru-guru, terutama guru-guru sekarang ni pada waktu PKP, pada waktu PDPR sekarang ni. Allahu Akbar. Cik Amir, ada ramai guru-guru kita yang tewas emosinya, ada ramai guru-guru kita yang koyak mentalnya, ada ramai guru-guru kita yang burn out, surrender, sampaikan dia tidak tahu lagi apa patutnya dia buat dalam PDPR. Ada yang burn out. Okay. So kalau kita lihat dalam buku Cayuk ni sendiri, okay, bersama-sama dengan Tuan Haji Fazul Ikhwan bersama kami dalam buku Cayuk ni, kesemua cerita dalam buku Cayuk ni berkaitan tentang perjuangan seorang pendakwah, perjuangan seorang guru, perjuangan seorang motivator. Dan ada kita tahu kan, 4 sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Batona, amanah, tabligh dan juga siddiq, kan? Siddiq. So dalam 4 ini, seorang penceramah, seorang motivator, seorang guru mesti ada 4 yang ini. Wajib ada. Kenapa wajib ada? Sebab 4 inilah yang akan memberi kekuatan kepada dia. Bila dia ingatkan tentang amanah, maka dia akan jadi kuat. Bila dia ingatkan tentang siddiq, maka dia akan jadi kuat. Bila dia ingatkan tentang tabligh, menyampaikan, dia akan jadi kuat. Dan bila dia ingatkan tentang fatonah, maka dia akan buat sehabis baik. Sebab nilai ilmu tu ada pada fatonah. Dan bila belum baca buku ini, dan tuan-tuan dah baca belum? Kalau belum baca, lepas ni kena cari. Tahu? Kena cari. Jangan tak cari. Okay? So, buku Cayuk ni, bila belum baca, dia beri satu kekuatan. Contohnya beginilah. Abang berceramah. Abang ceramah, motivator. Dan bila abang ceramah, ada waktu-waktunya yang kita juga akan rasa something kat sini. Something yang tak selesa, something yang kita rasa, Allahu Akbar, kenapalah belajar aku begini. Allahu Akbar, kenapalah ujian aku respon begini. Allah ya Tuhan, aku sedang diuji ni, ya Allah, soalan ini tak patut keluar. Ini soalan ini sengaja nak menduga aku ni. Ada banyak lintasan-lintasan yang berlaku dekat hati. Apa yang belum buat? Kembali balik pada ni. Dalam buku Cayuk ini ada dalilnya, dalam buku Cayuk ini ada dakwahnya. So bila kita kembali balik pada buku Cayuk ini, kita kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang beri kita kekuatan dalam buku Cayuk itu sendiri. Saya ringkasnya begitu, Cik Amir. Okey. Dia berkenaan kebangkitan tu kot, kita boleh cakap. Macam mana kita nak bagi semangat lah. Bermula daripada cover je saja. Itu belum cerita lagi. Jadi Abang Long, kalau ikut cerita Abang Long lah, Permata Dalam Lumpur. Permata Dalam Lumpur. Saya baca tu kisah Abang Long bagi motivasi dekat sekolah. Ada 7 budak bermasalah. Jadi itu kisah pasal apa dah. Boleh kongsi kan? Punya statik. Dah satu pen dah. Bila Abang Long. Okey, Jamil. Dia menariknya begini. Ramai guru-guru kita menghadapi senario yang sama, Jamil. Dalam kelas tu ada pelajar yang tegar, dalam kelas tu ada pelajar yang sami'na wa ata'na, dia dengar dan dia taat. Dalam kelas tu ada pelajar yang belagak bagus. Dalam kelas tu ada pelajar yang mengantuk je kerja dia kan. Dalam kelas tu ada pelajar yang banyak sangat cakap, happy terlebih-lebih. Seronok dia dalam kelas. Tapi dia bukan belajar, dia cuma berseronok. Dia usik orang tu, dia usik orang ni, dia kacau orang tu, dia kacau cikgu kan. Dia semua berseronok. Dalam kelas tu dia ada macam-macam jenis pelajar. So dalam kisah Permata Dalam Lumpur ni, Abdul bawa kisah tentang bagaimana kita melihat pelajar itu. Kalau kita melihat pelajar, Cik Amir, kalau kita melihat pelajar itu sebagai seorang yang samsing, maka dia tidak akan jadi apa-apa. Dia tetap akan kekal label sebagai samsing. Kalau kita melihat pelajar itu sebagai seorang pelajar yang nakal, tak akan cemerlang, akan gagal dalam pelajaran, maka itulah akan jadi. Pelajar itu akan gagal dalam pelajaran. Ini soal bagaimana kita melihat pelajar itu. Permata Dalam Lumpur belum diuji. Diuji, Cik Amir, tuan-tuan puan, belum diuji. Diuji bagaimana dalam sebuah program untuk motivasi SPM,
dekat salah satu kawasan di Felda. Felda mana? Okey, baik. Okey. Kemudian kaunselor ni datang. Pada belum bila masuk dalam dewan, tengah nak siap-siap, sambil tengah siap tu kaunselor bertanya dengan Ablong, cakap dengan Ablong, kata, Ablong, dalam grup ni nanti ada pelajar yang tega, ada pelajar yang ada masalah, pelajar yang sangat bermasalah, ada tindakan disiplin, pelajar yang mungkin akan buat hal dalam dewan. Tanya dengan Ablong. So Ablong nak tahu ke siapa dia? Terus Ablong betulkan, tak apa cikgu, tak payah bagi tahu sebab kalau Ablong tahu, Ablong akan start label. So Ablong tak nak tahu, biar Ablong terus pakai cermin mata putih. Dia kata okey. Maka pelajar mulalah masuk. Pelajar masuk. Dalam pelajar masuk itulah automatically terus jump. Terus tahu budaknya. Kenapa? Sebab pelajar lain masuk ikut pintu depan. Pelajar yang ini, grup yang ini masuk ikut pintu belakang. Dengan bajunya tak tie in, dengan cara jalannya yang ada spring tu, dengan apa bajunya yang tak kemas, rambutnya kalah singa. Masuk dia terus pergi dekat bahagian tingkap, duduk kat bahagian tingkap, ada meja, dia duduk kat meja bermain-main pula dengan langsir. So antara menyorok dengan tidak menyorok. Terus Jamil confirm inilah grupnya. Confirm dulu, belum tahu lagi, baru confirm. Okay. So mulalah program Ablong sama dengan kaunselor ni. Okay, mulakan dengan isian program, mula-mula santai-santai, biasalah kan nak berlakuan. Dulu kan, bagi energi dulu untuk student, bagi dia orang enjoy, dia orang sonok. Kemudian Cik Amir ketika sedang buat program, jeng, maka bermula ceritanya. Pelajar ni dah mula buat hal. Dia mula bercakap kuat-kuat. Kita bercakap, dia bercakap. Kita bercakap, dia bercakap. Kalau ada duster, kalau zaman Ablong dulu kan, kalau ada duster tu, terus ambil duster tu, siu kan. Tapi tu kisah dulu. Sekarang cikgu tak balik duster lagi dah. Okey. Ablong tegur. Tegur bagaimana? Ablong kata, siapa ni yang kat belakang tu? So ada pelajar yang sebut nama kan. Oh, bagus. Cikgu suka ni sebab suara dia kuat, suara dia bagus. Masuk kadet tak? Kata tak, budak lain jawab, dia tak jawab. Tak cikgu. Masuk kadet. Suara bagus, boleh jadi ketua platoon ni. Diam budak tu. Jamil. Tu diam. Dia berhenti buat bising. Abang kata, okey, lepas ni masuk ketua platoon boleh jadi ketua yang bagus ni. Suara sedap, lantang, jauh boleh dengar. Teruskan dengan program. Dia dah kendur sikit tu. Terus dengan program. Terus dengan program. Dia pun buat grup dia sendiri. Dia buat program dia sendiri pula. Dia dan grup 7 orang tu, dia buat program. Dia sembang-sembang dengan cara duduk tu kan. Kaki naik ke atas, kaki begitu, apa semua kan. Membakar. Membakar. Tapi ingat amanah. Amanah. Okey, amanah. Okey, membakar. Ablong buat apa? Cik Amir. Ablong kata, saya nak tunjukkan satu contoh kepada pelajar semua. Okey, jom sekejap ya. Kita tengok sekejap. Bagaimana cara duduk Rasulullah SAW. Ada yang kata, duduk macam ni. Betul, Kasyah reverse psychology. Pelajar tu, duduk macam ni, cikgu. Betul, baik. Jom kita tengok baik. Tengok yang apa, siapa nama tadi? Bapak tak tahu kan? Siapa nama? Dia orang tengok, tu. Tengok tak cara duduk tu? Itu duduk cara Rasulullah. Allahu Akbar. Cikgu, kali tahu cikgu tengok duduk Rasulullah. Biasa belajar duduk sila kan? Ini belajar duduk Rasulullah, gaya Rasulullah. Jom kita bagi tempat untuk kawan kita ni. Pelajar lain bertepuk. Pelajar tu pun turun pelan-pelan dia punya lutut dia tu. Duduk bersila kan? Cik Amir, setiap kali pelajar ni buat hal, setiap kali itulah Ablong cari ruang untuk uji dia. Dan memang sepanjang pada 1 jam setengah itu, itulah yang dia buat. Dan itulah yang Ablong puji. Ablong akan cari mana ruang yang Ablong boleh puji dia. Puji dan Ablong puji dia. Jamil, habis sesi kita, pelajar semua dah mula gerak keluar. Mereka belum gerak keluar lagi. Ablong buat tak nampak. Tengah simpan-simpan barang kan. Simpan-simpan barang, kaunselornya ada kat sebelah.
Bila pelajar tu datang, dia dan the gang. Dia dan the gang datang. Cik Amir, dia bukan macam budak-budak tingkatan 5 negara. Dia dah macam bonzer. Badan masing-masing besar. Itu sebab jadi gangster sekolah tu. Badan masing besar dengan yang warna kulitnya yang gelap-gelap sikit dengan gayanya. Abdul dah mula berdebar dah. Pahal pula dia kan. Budak ni semua dah keluar. Dia tak keluar lagi ni. Dudap kan. Dia datang dekat kat meja. Kemudian dia kata, cikgu, rahas. Sudah. Aku dah kena buat apa ni? Dah berdebar dah ni. Cikgu, pandang dia. Ya. Cikgu boleh datang sini tak? Maka ke mana? Dekat meja. Sudah, Cik Amir. Dah mula ingat balik dah. Ni waktu aku belajar silat gayung ni, ingat lagi tak? Waktu aku belajar dulu, Tomo ingat lagi tak? Belum pun pergi depan dia pelan-pelan. Dia dengan Ablum, Cik Amir, lebar badan dia lagi daripada Ablum. Kasar lengan dia lagi daripada lengan Ablum. Budak sekolah zaman sekarang ni main-main. Bukan macam zaman-zaman Ablum dulu, kecil-kecil, comel-comel je kan. Duduk depan dia, berkata, ada apa yang cikgu boleh bantu? Dia pandang Ablum macam ni. Ablum dah mula buka kuda-kuda. Kaki dah mula buka sikit dah. Badan dah ready dah. Kuku dia tegam aku tepis balik kan. Tapi macam ni, ini yang kadang-kadang kita ni salah jangka. Memang salah jangka. Dia pegang bahu Ablum, dia tak cakap macam ni. Ni yang buatkan dia punya senario tu betul-betul dramatik. Dia pegang bahu Ablum dah mula buka langkah. Dia tarik badan Ablum dah mula tangan tarik ke depan. Dia tarik badan dekat dia peluk Ablum. Masya Allah, tabarakallah, Cik Amir. Dia peluk Ablum. Tangan dia mula macam ni kan. Sebab nak menahan badan ni. Lepas tu dia berikan peluk tu, Ablum turun pelan-pelan, dah Ablum peluk dia balik. Ayat dia Cik Amir, sambil-sambil dia peluk tu, suara tone dia tu jadi rendah. Tadi suara dia tegas, tone dia rendah bila dia peluk Ablum. Dia kata apa Cik Amir? Dia kata, cikgu, tak pernah lagi ada cikgu lain yang puji saya setiap kali saya buat hal. Yang saya dapat, cikgu akan marah saya, cikgu akan keji saya, cikgu akan kata saya nakal, saya gangster, cikgu akan kata saya macam-macam. Tapi tak pernah lagi saya jumpa cikgu yang puji saya setiap kali saya buat hal. Cikgu, saya minta maaf. Minta maaf Cik Amir. Saya minta maaf sebab sepanjang pada waktu cikgu mengajar, saya banyak buat hal cikgu. Saya buat hal macam-macam sebab saya nak cikgu marah saya. Kalau cikgu tak marah saya rasa saya bukan saya. Sebab saya biasa kena marah. Saya nak buat cikgu marah saya, tapi cikgu tak marah saya. Cik Amir, suara dia makin perlahan. Dan bila suara dia makin perlahan tu, Abdul dah tahu dia ada something yang dekat hati dia tu. Ada something dekat hati dia yang dia tersentuh, yang buatkan dia rasa dia sangat-sangat terharu dengan cara kita melayan. Sidik tadi tu, kebenaran dia tersentuh dengan kebenaran hati dia. Kita sentuh dengan cara kita menyampaikan tabligh kita tu, maka dia tersentuh. Cik Amir, dia peluk Ablum, dia minta maaf. Lepas pada sudah datang pula kawan-kawan dia yang lain, yang grup gangster tadi, semua peluk, semua minta maaf Cik Amir. Abdul sangat sebab waktu tu. Abdul sebab sangat, Abdul terharu sangat. Sebab dia bila pelayan pelajar begini Cik Amir kan, bila dia mula berubah 360 darjah, kita akan sebab cara layanan dia tu jauh lebih baik daripada budak yang biasa-biasa. Sebab dia menghargai budak-budak yang macam ni. Bila dia menghargai kita Cik Amir, dia akan melekat dalam hati dia tu, dan dia akan layan kita seolah-olah macam kita ni pujaan hati dia, kita ni mentor dia, kita ni guru dia. Dia akan layan kita sehabis baik. Dan belum terasa, memang belum sampai dekat hati Ablum. Tanpa sedar, Ablum sendiri pun rasa basah pipi Ablum. Basah pipi Ablum Cik Amir. Dia kerana pelajar ini, dia kerana turnover dia tu. Bila pelajar ni dah sudah bergerak, Ablum bersama dengan cikgu yang ada. Dan cikgu pun, dia kata dia tak sangka yang pelajar ini akan buat begitu. Dia sangka yang Ablum akan ketepikan pelajar tu sebab pernah berlaku sebelum pada ni, bila pelajar tu buat hal,
ada penceramah yang akan letak pelajar ni kat luar, duduk kat luar sebab dia nak habiskan sesi dia, so pelajar ni letak kat luar. Dan pelajar ni memang dia suka, memang dia suka dibuat begitu. Sebab itulah label, dia sedang merealisasikan apa yang kita labelkan pada dia tu, Cik Amir. Maka bila kita buat begitu, dia capai lah hasrat dia tu. Betul lah apa yang dia fikir, betul lah apa yang dia sangka. Cikgu akan buat letak dia kat belakang, cikgu akan marah dia, cikgu akan, tapi dia tak pernah sangka cikgu akan puji dia. Selang 2 minggu lepas tu, Cik Amir, kaunselor telefon Abdul. Kaunselor telefon Abdul, dia kata, apa tu? Saya nak letakkan pelajar kita ni dekat depan. Dekat depan, saya nak suruh dia bercakap dengan pelajar-pelajar yang lain. Abdul fikir macam mana? Tanya cikgu tu, nak bercakap pasal apa ya, cikgu? Saya nak suruh dia bercakap pasal disiplin. Wah, Abdul kata, bercakap pasal disiplin. Seorang gangster sekolah bercakap tentang disiplin dengan suara dia yang tegas, garau, dengan badannya yang begitu. Abdul terus kata dengan cikgu, boleh cikgu? Buat. Cikgu tanya, tapi ada ramai cikgu lain yang tak setuju ni. Habis dong, sebab mereka bimbang pelajar ni akan buat hal yang lain pula. Abdul kata, adakah kita yang menguruskan takdir dia? Diam cikgu tu. Yang menguruskan takdir pelajar ni adalah Allah, betul? Kita hanya berusaha. So kita berusaha, kita sebagai guru untuk membentuk dan mendidik dia. Buat dulu. Kita tak tahu. Dan itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cikgu ni buat. Bila cikgu ni buat, bayangkan pelajar ini dengan badannya begitu, Cik Amir, dengan kelabnya, dengan gangster sekolahnya, Cik Amir, bila dia bercakap pasal disiplin, pelajar-pelajar lain diam, tak bercakap. Sebab dalam kalangan pelajar-pelajar tu ada geng dia. So kalau kau bercakap, siap-siap kena timbaikan geng dia kan. So diam, pelajar lain diam. Dia gangster bercakap tentang soal disiplin. Dan barakahnya, Cik Amir, hikmahnya, lepas pada dia bercakap tu, Cik Amir, pelajar ini dan kawan-kawan dia sudah tidak lagi buat hal yang pelik-pelik dekat sekolah. Label gangster itu sudah hilang. Kenapa? Sebab dia sedang ni, dia dah bercakap tentang soal disiplin. Adakah dia akan buat hal? Tak kan? Sebab dia leader, dia alpha. Alpha bercakap tentang soal disiplin. Adakah alpha ini nak langgar disiplin? Tak, dia dah tetapkan satu norma untuk diri dia, satu law untuk diri dia. Maka dia patuh. Dan ini yang terbenar cantiknya Cik Amir. Result SPM dia, Masya Allah, tabarakallah, antara pelajar yang dijangka akan dapat hanya SAP atau tak akan dapat sijil adalah dia dan juga kawan yang lain. Tapi Cik Amir, result SPM dia dapat sijil. Dia dapat sijil dan sangat-sangat cikgu dia terharu, sangat-sangat cikgu dia rasa tidak percaya dengan pelajar ini. Kenapa Cik Amir? Sebab bila kita mula menyentuh hati pelajar dan bila pelajar sudah buat 360 darjah, Allah dah katakan bila kita mula berusaha maka Allah akan berikan hasilnya. Manjada wajada, kan? Kita dah usaha maka Allah berikan hasil. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala membuatkan pelajar ni juga berubah 360 darjah dan dia akan dapat sijil. Dan pelajar ni kat mana Cik Amir? Pelajar ni dah keluar daripada politeknik. Dapat dia pergi politeknik. Oh, tak sangka betul. Dapat dia pergi politeknik. Sebelum dia pergi politeknik, dia jalan jauh sikit lah. Dia pergi ke IKM dulu. Bila dah dapat CJ, baru dia pergi ke politeknik. Jalan jauh sikit. Tapi pelajar ini dah mencorakkan haluan dia sendiri. Yang sebenarnya, permata itu ada dalam lumpur. Kalau kita melihat lumpur itu sekadar lumpur, maka kita tak akan dapat gali permatanya. Kita tidak akan jumpa permatanya. Tapi kalau kita lihat permata lumpur itu, kita kata dalam lumpur ini mungkin ada ikan, geli. Dalam lumpur ini mungkin ada permata. Maka kita boleh kosek-kosek lumpur itu. Kosek-kosek lumpur itu, Masya Allah, tabarakallah, jumpa permata. Dan permata inilah yang akan buatkan kita akan merasa sangat-sangat terharu dalam kedudukan kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pensyarah, sebagai seorang motivator, sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang speaker. Itu Cik Amir, permata dalam lumpur yang membuatkan Abdul sangat-sangat rasa terharu dengan keadaan ini. Dan sebenarnya banyak cerita, guru-guru kita ada banyak cerita tentang macam mana perubahan 360 darjah pelajar-pelajar ini. Sebab itu seorang guru, hebatnya seorang guru ini dalam dia mendidik, dia tidak hanya menyampaikan, tapi dia mendidik dengan amanah. Amanah itu, dia mendidik dengan nilai kebenaran itu, dia mendidik dengan nilai bijaksana itu. Maka dengan didikan ini, itu yang buatkan pelajar kita buatkan, walau macam mana hal dibuat kat sekolah dia sekalipun,
Akhirnya dia akan datang balik kepada cikgu, ucapkan terima kasih cikgu sebab bersabar dengan saya, terima kasih cikgu sebab bertenan dengan saya, terima kasih cikgu sebab mengajar saya. Hari ini saya jadi orang berbanding dengan saya kalau cikgu tidak tegur saya. Itu dia Cik Amir, permata dalam lumpur. Itu satu kisah yang bagi saya memang menyuntik semangat lah. Punya pada para guru. Lagi macam Abang cerita PPR ni. Jadi cikgu sangat main peranan penting lah selain ibu bapa dan nak motivasi lah orang cakap pelajar ni kan, sebab yelah saya boleh bayang belajar dengan PDPR. Kita dulu tapi budak-budak sekarang ni berawal usia sekolah rendah dah kena hadap gadget. Jadi mak ayah dengan cikgu lah, mental kena lagi kuat lah. Macam Abang Lu cakap, jangan hukum tapi keep on bagi motivasi. Kerana kita dah tahu PDPR ni lebih baik hasilnya. Aku tahu. Okey sah. Dalam cara kita ada Abang Long, kalau boleh kongsikan yang macam cakap memotivasi semangat untuk kita punya dapatkan ni. Abang Long. Baik. Antara yang belum suka tentang macam mana Bodono mentarbiahkan hati. Ini antara kisah yang antara yang belum suka. Bodono mentarbiahkan hati dalam keadaan banyak ujian. Kadang-kadang kita ni, bukan kadang-kadang, ramai di antara kita ni, Cik Amir, kita akan mula tewas dengan 1-2 ujian. Kita akan mula koyak dan kita akan mula merasakan bahawa kita tidak mampu. Tapi sebenarnya itulah, bila mana kita mengejar syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan uji. Mereka akan sangka kamu akan semudah-mudahnya ke syurga Allah tanpa diuji, maka Allah akan uji. So kita kena faham soal yang itu. Dan dalam kisah bakti tanpa henti ini, bakti tanpa henti yang ditulis oleh Bodono, insyaAllah. Dalam bakti tanpa henti ini menunjukkan bila mana Bodono ni diuji seharian berseminar. Bila seharian berseminar, penat tak? Belum tahu. Sebab bila belum seharian berseminar, balik seminar sampai ke rumah, apa belum buat? Tidur. Itu belum buat. Tidur. Okey. Dah siap solat mandi luar, belakang tidur. Penat. Okey. Dalam seharian berseminar, Bodono tidak hanya soalan penat je satu cerita. Datang pula cerita yang kedua. Kaki bengkak. Kaki bengkak. Kenapa kaki bengkak? Sebab Bodono dalam keadaan sarat mengandung. Seminar sepanjang hari, kaki bengkak, bawa pula baby dalam perut dan sarat mengandung. 3 perkara. Dan tambahkan lagi ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dalam keadaan penat Bodono tu, dekat airport, bila dekat airport tu terlepas pula flight. Allahu Akbar kan. Allah nak uji. Terlepas pula flight. Bila terlepas flight, nak kena beli flight baru. Tambah lagi duit. Dan yang paling best sekali, payment belum dapat, duit jualan buku pun belum dapat. Bermaksud program seharian itu nil. Zero income. Untuk hari itulah. Untuk pada hari yang selesai itu. Zero income. Duit banyak keluar, beribu-ribu ringgit keluar. Dengan bawa bukunya, dengan spend lagi, dengan keadaan diri, income zero. Sentak tak? Tersentak Jamil. Boleh terduduk tak? Ya, boleh terduduk bersandar. Allahu Akbar, kenapalah kau uji aku macam ni, Allah. Kalau duit masuk lega sikit kot, senyum sikit, Alhamdulillah. Pembala juga ada juga dia masuk hari ni, Alhamdulillah. Tapi duit tak masuk lagi Jamil. Ujian tu Bodono. Dan apa yang berlaku Jamil? Bodono dalam keadaan begitu, Bodono tengok media ni yang kata sentuhan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Allah mendidik kita. Bodono terbaca satu ayat. Tak perlu baca ya. Ini penting untuk kita. Dan tiap-tiap makhluk yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. Iaitu satu ketetapan ajar yang tertentu masanya yang telah ditetapkan oleh Allah, dan dengan yang demikian sesiapa yang menghendaki balasan dunia, kami berikan bahagiannya dari balasan dunia itu, dan sesiapa yang menghendaki balasan akhirat, kami berikan bahagiannya dari balasan akhirat itu, dan kami pula akan beri balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Ayat bersyukur itu, walau apa pun ujian yang datang, bersyukur itu. Dan bersyukur itu Allah dah jadikan balasan daripada bersyukur.
Kalau kita nakkan dunia, kita akan dapat dunia. Kalau kita nakkan akhirat, kita akan dapat akhirat. Bodono terkesima, terdiam bila Bodono baca ayat ini. Dia reflect balik pada diri kita. Cik Amir, dalam buku Cayok ini ada banyak cerita yang kita akan reflect dengan diri kita. Di sini menimbulkan satu kekuatan, satu kelebihan, satu ketabahan yang akan membuatkan kita menidakkan segala hujan-hujan yang ini. Kita bukan menidakkan hujan, kita menerima hujan-hujan ini dan kita menidakkan rasa hati kita. Dan kita menggerakkan kepada solusi, kita menggerakkan kepada syukur kepada Allah, kita menggerakkan perjuangan kita. Buku ini, Cik Amir, bila kita baca, kita akan dapat satu perkara yang relate dengan diri kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendakwah. Dan dalam cerita Bonono ini, Bonono cerita sambung lagi tentang penulis royalti 6 angka. Orang cakap 6 angka, maka terbayang kecing duit kan, kecing orang terbayang. Tapi realitinya Bonono tidak sebegitu, sebab kalau Bonono kata ini ayatnya, okey, 6 angka, baiklah, tidak perlu saya menafikannya. Tapi jujur, kalau dilihat pada bagi akaun saya, mungkin ada yang akan mengeling tidak percaya mana pergi duit banyak-banyak itu. Ini realiti. Realiti kenapa? So ini ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Jamil, dalam kisah Bonono ini, ada satu kisah lagi yang belum suka. Adalah tanpa suara. Kisah tentang tanpa suara. Okay? Tanpa suara ini dia bercerita tentang perjuangan maknya. Menceritakan tentang perjuangan maknya. Ini realiti. Ayahnya sangat-sangat garang. Tindakan ayahnya sampai satu momen ayah ni cari Maggie. Dia tak jumpa Maggie. Dia ada marah mak dia. Mana kau letak Maggie aku ni? Kau nak aku ke buluh ke apa? Pam! Dia pecahkan puyuk kaca kukuh yang baru beli. Belum pernah pakai lagi, Cik Amir. Tak pernah pakai lagi. Nak pakai untuk raya ni. Tapi dia pecahkan, dia kena garang. Nak cari Maggie je kot. Tapi Cik Amir penulis ni, dia kata dia tak faham mana datang kekuatan maknya. Maknya tetap sabar, maknya tetap tenang. Maggie kan dah habis. Tetap tenang maknya tu. Sambil kemas-kemas apa semua. Keluar bapak dia ni. Bapak dia ni, Cik Amir, bengis tu seolah macam dia tak sayangkan bini dia. Dia tak sayangkan isteri. Dia menyesal kahwin dengan isteri dia. Seolah-olah begitu. Tapi Cik Amir, ini isteri dia. Sabarnya ibu dia sabar, ibu dia bertenang. Dan satu masa, bila mana anak dibuka, kemas-kemas bilik, dia jumpa satu catatan. Tengok, dia catatan mak dia. Dia pembuka. Rupanya Cik Amir, dekat situlah luahan perasaan mak dia. Dekat situlah yang mak dia bercerita, salah satu catatan dia, yang mak ni bercerita, lu baca ya, sangat besar catatan mak dia. Okey. Hari ini dapat duit sawit RM186.50. Saya minta sedikit sebab nak beli barang dapur. Awak cuma bagi RM6.50 sahaja. Selebihnya awak ambil semua. Saya yang berpenat lelah dengan titik peluh saya. Begitu sekali awak letak harga saya sampai hati awak. Jamil menangis anaknya. Di situ rupanya mak dia meluahkan rasa. Di situ rupanya mak dia meletakkan segala kekecewaan. Tapi depan ayah dia, depan anak-anak dia, Masya Allah, tabarakallah, hebatnya wanita ini. Segala-galanya seolah macam tidak memberi kesan. Dia masih lagi senyum melayan dengan baik. Masih lagi menganggap suami seorang yang cantik di mata dia. Masya Allah, ini seorang isteri yang sangat-sangat hebat. Dia meletakkan kekecewaan pada sebuah catatan. Dan Allah beri apa, Cik Amir? Allah beri pada saat suami ni sakit, suami ni hanya nak berusaha dengan mak je. Nak isteri tu datang kat sebelah, nak isteri tu suam nasi, nak isteri tu. Dan suami ni pandang isteri dengan penuh rasa kasih sayang. Allah ubah 360 darjah pada sifat suami ini kepada isterinya. Dan isteri ini merasakan sangat-sangat bersyukur sebab dia mula merasakan perasaan seorang isteri. Dia mula merasakan perasaan dihargai sebagai seorang isteri.
Masya Allah, tabarakallah. Ini ketabahan yang sebenarnya perlu ada pada kita. Tidak hanya sebagai seorang suami, isteri, malah sebagai guru, pendakwah dan sebagainya. Dan ini yang dibawa dalam buku Cayok. Bagaimana ketabahan ini akhirnya mendatangkan impak yang positif. Bagaimana kesabaran ini akhirnya mendatangkan impak yang sangat-sangat baik. Bagaimana keteguhan kita dalam nak menyampaikan ilmu akhirnya akan mendatangkan satu nikmat yang Allahu Akbar, kita sendiri akan merasa sangat-sangat bersyukur kerana aku sebagai seorang guru, kerana aku sebagai seorang pendakwah, kerana aku sebagai seorang motivator. Amin. InsyaAllah. Cayok. Okey. Cayok. Itu 3 kisah yang Abang dah kongsikan bersama kita pagi ni. Jadi Abang, kesimpulan lah. Saya suka bila kita dalam keadaan pandemik ni lah. Kalau Abang boleh kaitkan lah. Kenapa buku Cayok ni sangat sesuai lah dengan situasi yang bagi saya memang ramai orang hilang semangat lah. Tadi hilang kerja, hilang semangat, hilang macam-macam. Jadi dia perlukan Cayok ni balik untuk bangkit dalam hidup dia. Dan kenapa buku Cayok yang ada dalam kita ni sangat relevant dan perlu baca dan dapatkan segera. Inilah kesimpulan kita. Betul. Cik Amir tidak akan ubah nasib sesuatu kaum melainkan kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya. Betul. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah juga merancang sebaik-baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang berlaku. Pandemik COVID-19 memang dah berlaku. Kita tak boleh kata ini mimpi, tak boleh kata ini bayangan, tak boleh. Dia depan mata. Pandemik COVID-19 depan mata berlaku. So kita nak kena terima pandemik COVID ini. Yang paling penting sekali adalah apa yang patut kita buat. Bagaimana kita nak melayari gelombang tsunami COVID-19. Bagaimana kita nak hidup dalam gelombang COVID-19. Itu yang paling penting. Sebab itu bila kita katakan tentang buku Cayok ini, Cik Amir, walaupun buku Cayok ini tidak menceritakan tentang pandemik COVID-19, tidak. Tetapi cerita-cerita dalam itu, elemen-elemen dalam itu menjadikan satu tips, satu kekuatan untuk kita melayari pandemik COVID ini. Sebagai satu contoh, Cik Amir, guru-guru kita sekarang ni berdepan atau kita sendiri berdepan dengan satu tekanan emosi yang sangat-sangat dalam. Kita terkekang, kita rasa emosi, kita rasa nak marah. Kita mudah rasa nak marah, kita mudah rasa menyampah, kita mudah rasa bosan, kita mudah rasa macam-macam perkara yang negatif masuk dalam kepala kita di Cik Amir, masuk dan dia menjadikan satu benda yang sangat-sangat jadi beban kepada kita. Dan beban ini akhirnya yang akan buatkan rumah tangga rosak. Beban ini yang akhirnya buatkan anak-anak didera. Beban ini yang akhirnya akan buatkan suami isteri didera. Beban ini yang buatkan akhirnya mental disorder, burn out, bunuh diri. Na'udzubillah min zalik. Realiti ini berlaku. 102,000 panggilan masuk dalam talian khidmat sosial KKM sehingga pada bulan Jun. 102,000, 89.4% berkait rapat tentang tekanan emosi. Bayangkan itu, Cik Amir, betapa besarnya tekanannya ada. Dan bila kita sekarang ni, kalau kita baca buku ni, ya Allah Akbar, Cik Amir, buku ni mendatangkan kisah-kisah yang buatkan kita akan rasa lega. Abang punya prinsip bagaimana, bila abang rasa gundah gulana, bila abang rasa tidak selesa, bila abang rasa emosi ni koyak, tercalar, abang akan cari buku. Abang tak cari sangat Facebook. Sebab Facebook ni ada macam-macam cerita. Sila-sila kita makin koyak, makin down pula bila baca Facebook, kan. Tambah pula kalau tribe kita tu, tribe yang banyak cerita negatif, tribe yang banyak cerita pasal vibe yang mengarut, so lagilah koyak kita. So abang cari buku, sebab buku ni dah tentu positif. Okay. Bila abang baca buku, abang akan jumpa ayat-ayatnya, abang akan jumpa senarionya, abang akan jumpa ceritanya. Sebagai satu contoh, cerita ketabahan seorang isteri tadi. Ketabahan seorang isteri itu membuatkan kita reflektkan diri kita. Allahu Akbar, suami aku hilang kerja, suami aku tengah tertekan, suami aku tengah ada masalah. Jadi kalau dia marah, aku kena terima sebab marah itu kerana perasaan dia. Kalau dia rasa naik angin, aku kena terima sebab naik angin itu sebab tekanan yang dihadapi. Aku kena empati dengan suami aku. Itu perasaan pada seorang suami, seorang isteri. Seorang suami mungkin akan fikir, bila dia baca buku ni, dia baca buku tentang ujian Allah, tulisan Bodono tadi. Maka dia akan mula terfikir,
Allahu Akbar. Banyaknya ujian Allah pada aku. Kalau aku tewas dengan ujian Allah ini, maka mungkin isteri aku jadi masa. Kalau aku tewas dengan ujian Allah ini, mungkin anak aku jadi masa. Kalau aku tewas dengan ujian Allah aku ni, keluarga aku akan jadi masa. Maka dia mula muhasabah, dia mula menilai, dia mula baca kitab-kitab yang ada, dia mula menggerakkan rasa hati dia untuk tetap kekal tenang, tetap kekal tabah, tetap kekal berada pada satu keadaan yang dia boleh melayari tsunami COVID-19 ini sebaik-baik mungkin. Kenapa? Sebab ceritanya ada dekat sini, dalilnya ada dekat sini. Cayok yang kamu buatkan, diri dia ada satu kekuatan, diri dia ada satu pegangan, diri dia akan ada satu keazaman untuk bertindak sebagaimana cerita Cayok ini. Cik Amir, dalam buku ini, buku Cayok ini, tidak hanya cerita dia tentang soal pendakwah, guru, motivator, penceramah. Tidak hanya itu soalnya. Soal yang paling utama sekali dalam buku Cayoknya adalah bagaimana mereka melalui ujian Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana mereka transform daripada ujian ini, transform kepada satu penerimaan. Kalau boleh Abdul katakan 5A, Cik Amir. Kalau ada teman-teman ni boleh tulis 5A. Apa itu 5A? 5A itu yang pertama A sekali adalah accept. Dia terima keadaan yang ada itu. Kalau tak terima keadaan yang ada, maka kita akan melantun. Puing, kan? Terima keadaan yang ada. Accept. Yang kedua adjust. Adjust hati, adjust fikiran, adjust perasaan, adjust. Adjust kenapa? Adjust supaya kena dengan dalil Allah. Adjust supaya kena dengan cerita. Adjust untuk meningkatkan kitaban. Yang ketiga adalah A, action. Buat tindakan yang sebaik-baik mungkin. Senyum pada isteri, cari jalan solusi, senyum pada suami, bina ketabahan, bina keharmonian walaupun dalam keadaan pandemik COVID-19. Dan yang kepada achieve, kita akan capai sesuatu yang baik, insyaAllah. Dia capai sesuatu yang baik, jangan lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah telah melorongkan kepada kita solusi yang paling baik. Kata orang, Cik Amir, kalau kita dahaga, kita cari air, betul? Minum air. Kalau kita dahaga, okay? Kalau kita dahaga, kita cari nasi tak jadi. Lekat nasi tu, kita cari air. Okay, dan baru hilang dahaga. Begitu juga dengan kehidupan kita ni, Cik Amir. Kalau kita rasa gundah gulana, kita rasa tewas, kita rasa burn out, maka cari pakarnya. Pakarnya ada dalam buku-buku, pakarnya ada dalam Quran, ada dalam hadis, pakarnya ada pada kaunselor. Pakarnya, cari pakar, maka kita akan lebih reda. Dan pakar yang paling dekat pada beliau adalah buku. Ya, memang kalau kita terasa, kita boleh terus pick up saja buku Cayok, boleh terus pick up saja buku Relax Lah, boleh terus pick up saja buku Bumerang Kasih. Dan kita akan ada banyak cerita dekat sini yang kita boleh redakan rasa hati kita ni. Dan insyaAllah, Cik Amir, tuan-tuan, kita akan berada pada gelombang tsunami COVID-19 yang boleh kita lalui dengan sebaik-baik mungkin. Biarpun 14,000, biarpun 15,000, kerana kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menguji kita lebih daripada kemampuan kita. Dan bila kita baca buku, dia akan beri keteguhan kepada kita atas pendirian yang kita pegang, insyaAllah. Cayok. Jadi Abang Long, terima kasih banyak untuk perkongsian bagi saya 3 minggu, 3 buku yang walaupun Abang Long tulis satu kisah daripada sekian banyak kongsian yang lain, tapi buku ni daripada pengalaman motivator, cikgu, dan macam Abang Long cakap lah, media sosial kalau kita baca lagi banyak negatif daripada positif. Buku insyaAllah confirm kita bayar untuk benda yang positif. Dan insyaAllah kami haraplah sebagai penulis dan penerbit, inilah sumbangan kami untuk pembaca di luar sana. Harga pun tak mahal kan? Orang cakap memang berpatutan lah dengan kisah yang sangat banyak. Dengan orang cakap masa kita banyak kat rumah, daripada kita duk baca media sosial lah, lebih baik kita baca buku-buku ni. Jadi Abang Long, terima kasih sekali lagi pada semua yang sama kami live. Dan minta maaf macam kita berkesi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Cayok. InsyaAllah. Cayok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.